Okey, boleh kamu boleh ulang kaji dan tonton semula ya. Baik. So kalau kita lihat, idea gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa beberapa wilayah ataupun tanah ataupun jajahan wilayah jajahan British. Atau wilayah jajahan British di Asia Tenggara. So inilah orang kata apa, idea gagasan Malaysia, iaitu konsep yang menggabungkan beberapa wilayah jajahan British, ataupun kita boleh tambahkan lagi iaitu beberapa wilayah bekas jajahan British di Asia Tenggara. Iaitu kita tahu iaitu Malaysia, tanah Melayu pada waktu itu dah merdeka, tanah Melayu. Cuma yang belum merdeka Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Jadi antara idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah termasuk apa, iaitu termasuklah konsep konsep Melayu Raya. Boleh tambahkan kat situ, konsep Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua yang mahu mendapatkan kemerdekaan. Bagi apa? Bagi wilayah alam Melayu. Alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan juga Amerika Syarikat. Jadi konsep Melayu Raya ni adalah konsep yang mahu mendapatkan kemerdekaan bagi wilayah alam Melayu, so daripada kuasa penjajah British, Belanda dan juga Amerika Syarikat. Walaupun bagaimanapun idea ini tidak berjaya dilaksanakan. So bagi pihak pegawai British, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam dalam satu pentadbiran pentadbiran dan ekonomi. Dalam satu pentadbiran dan ekonomi. Baik, kenapa tak berjaya cikgu? Okey, idea Melayu Raya itu tidak berjaya kerana Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan mereka terlebih dahulu. Pada tahun 1945. Dan ini meninggalkan tanah Melayu dan yang lain-lain masih lagi dijajah. Jadi idea ini tidak dapat dilaksanakan. Kalau nak betul-betul nak kalau nak merdekakan semua, kenalah serentak kan. Tapi Indonesia dah isytiharkan kemerdekaan terlebih dahulu. Jadi idea ini tidaklah berjaya dilaksanakan. Itu ya, kalau ada soalan tanya, mengapa konsep Melayu Raya tidak berjaya dilaksanakan? Kamu boleh beri jawapan, idea ini tidak berjaya dilaksanakan kerana Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan mereka terlebih dahulu pada tahun 1945. So itu yang kamu boleh berikan jawapan. Baik. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau Indonesia dia tak actually laksanakan kemerdekaan terlebih dahulu, kemungkinan besar Malaysia akan masuk kan dalam Indonesia? Ya, betul. Kemungkinan besar konsep Melayu Raya ini masih boleh diteruskan lagi. Tetapi namun begitu, kalau kita lihat, kalau mereka teruskan juga, sebenarnya ada juga masalah lain, iaitu cara pentadbiran Indonesia dengan cara pentadbiran tanah Melayu berbeza. Cara pentadbiran di Indonesia, mereka tidak menggunakan sultan atau raja, tapi mereka menggunakan gubernur-gubernur. Dan gubernur-gubernur itu adalah sebahagian daripada pentadbiran Belanda. Walhal kalau di tanah Melayu, British masih mengekalkan sultan-sultan yang ada. Jadi akan berlaku konflik pentadbiran. Jadi idea ni sebenarnya, konsep Melayu Raya ni idea yang bagi cikgu agak sukar untuk dilaksanakan. Kerana perbezaan jenis pentadbiran bekas tanah jajahan tu. Kalau sama tak apa. Ini berbeza. Jadi macam akan ada konflik nanti. Akan ada konflik lah. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini. Okey. Langkah ini. Okey. Kenapa nak penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu pentadbiran dan ekonomi? Langkah ini bertujuan untuk
Okey. Okey, untuk memudahkan pentadbiran pentadbiran okey bagi pihak British. Okey. Bagi memudahkan pentadbiran bagi pihak British lah sebenarnya. Okey, jadi ini kita kata British masih lagi okey kita kata memberikan idea untuk memudahkan bekas-bekas tanah jajahan. Sebab itu kita yakin bahawa sebenarnya dalam banyak-banyak penjajah British sebenarnya antara penjajah yang masih lagi ada toleransi lah. Ada toleransi dia. Okey. Baik. Dan idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, kemudian dengan Sabah, kemudian Singapura dan satu lagi iaitu dan Brunei. Ya, Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. So ini adalah kita kata sebagai idea ataupun konsep gagasan Malaysia ini. Ini konsep gagasan Malaysia. Dan kita lihat perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okay, daripada mana idea datangnya idea tentang pembentukan Malaysia ini, kita telah lihat hari itu bahawa cadangan terawal pada tahun 1887, cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brazil. Okay. So Lord Brazil, okay, pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Dan beliau sendiri mencadangkan penggabungan Sarawak, Sarawak, Sabah, kemudian negeri, negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Jadi kalau kamu lihat kalau yang mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, kemudian ada negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat, bermakna pada waktu itu negeri-negeri Melayu dan negeri Selat belum merdeka. Jadi itu adalah cadangan daripada siapa? Daripada Lord Brazil. Okey. So itu cadangan daripada Lord Brazil. Okey. Kemudian pada tahun bila? Iaitu pada tahun 1946. Okey, pada tahun 1946, Governor General British di Asia Tenggara, iaitu nama dia Sir Malcolm MacDonald. Okay. So Sir Malcolm MacDonald, Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk dalam buku 91 Oh, minta maaf. Terima kasih banyak Hazim. Cikgu yang tersilap. Terima kasih banyak. Cikgu terkeliru dengan Malayan Union. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Hazim. Okey. Nasib baik tegur. Korang tegur lah. Korang jangan ikut aja. Kalau macam pelik je, tanyalah bagi tahu. Alah korang ni kan. Okey. Almaklumlah kan, cikgu sendiri pun kadang-kadang melakukan kesilapan. Okey. Baik. So kita lihat Sir Malcolm MacDonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Dan langkah ini bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan apa? Dengan rancangan dekolonisasi. Okay. Apa itu dekolonisasi? Iaitu melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan untuk ditadbir sendiri. Maknanya kalau dalam buku teks dia kata apa? Okey, iaitu mentadbir negeri sendirilah. Satu usaha untuk mentadbir negeri sendiri. Bermakna dekolonisasi ini adalah usaha melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan untuk ditadbir sendiri oleh penduduk tempatan.
So itu rancangan daripada Sir Malcolm Macdonald, cadangan dia. Kemudian pada tahun 1952, iaitu seorang lagi pesuruhjaya tinggi British, iaitu Sir Gerald Templer. Sir Gerald Templer, pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan, dan pada Januari 1960, mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Baik, dan kalau kita lihat Sir Geoffrey Tory, iaitu siapakah Sir Geoffrey Tory ni? Iaitu pesuruhjaya tinggi British, betul? Pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Mungkin ramai akan tanya, cikgu, yang tadi tu Sir Gerald Templer pesuruhjaya tinggi British, yang ini Sir Geoffrey Tory pun pesuruhjaya tinggi British, mana satu ni? Dia ada dia punya waktu-waktu pemerintahan mereka. So apabila Sir Gerald Templer habis pada tahun 1960, so naiklah orang yang lain, iaitu Sir Geoffrey Tory. So pesuruhjaya tinggi ini adalah satu jawatan yang boleh ditukar ganti oleh kerajaan British. So Sir Geoffrey Tory ini pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Dan cadangan ini mendapat sokongan pejabat konsul, betul, ke pejabat tanah jajahan. So sila bantu cikgu. Pejabat konsul ke pejabat tanah jajahan. Cik tengok. Ni saja nak suruh orang tengok ni. Cik tengok. Okey. Pejabat konsul ke konsul pejabat ke yang mana satu? Boleh tak seorang boleh confirmkan? Okey, baik, bagus. Iaitu pejabat kolonial. Maknanya pejabat kolonial ni kan, terus terang cikgu cakap lah, pejabat kolonial ni sebenarnya nama lain dia adalah pejabat tanah jajahan. Sama je sebenarnya. Kolonial kan penjajahan kan. Jadi cadangan ini mendapat sokongan pejabat kolonial. Baik. Okey, baik. Soalan, apa beza Persekutuan Tanah Melayu dengan Tanah Melayu? Okey, baik, bagus. Sebenarnya, kalau kita lihat Tanah Melayu ni pada peringkat awalnya, Tanah Melayu adalah terdiri daripada 3 jenis negeri. Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu. So itu negeri-negeri yang ada di kawasan Tanah Melayu. Dia belum declare jadi negeri, dia belum declare jadi negara. Sebab semua negeri-negeri itu, 3 negeri itu sebenarnya di bawah pentadbiran British lagi. Tetapi pada tahun 1957, bila dah merdeka, maka semua negeri itu telah digabungkan di bawah satu pemerintahan negara yang dipanggil Negara Persekutuan Tanah Melayu. Please remember bahawa sebenarnya nama Malaysia ni baru lagi. Sebenarnya from 1957 until 1963, sebenarnya negara kita ni dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Dia bukan dipanggil Malaysia, tak. Dia dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Dan after 1963 tu, barulah negara kita dipanggil Malaysia. Nampak tak? Ataupun dipanggil Persekutuan Malaysia. Jadi itu perbezaan dia, Arif Hakim. Itu perbezaan dia. So Tanah Melayu tu ialah tanah lah. Sebelum merdeka, Tanah Melayu ini terdiri daripada 3 jenis negeri. NNS, NNMD dan NNMTB. So itu perbezaan. So Persekutuan Tanah Melayu adalah setelah digabungkan. So Tanah Melayu tu adalah kawasannya. Okey, baik. So kita dah di sini dan kita lihat seterusnya, iaitu
berkenaan rasional pembentukan Malaysia. Okey, idea yang paling famous apa ya cikgu? Oh, okey. Idea yang paling famous dalam keempat-empat ni sebenarnya adalah idea yang paling famous kalau ikutkan sebenarnya idea sejerak Templar lah. Sejerak Templar. Tapi sebelum itu idea tu dah ada iaitu yang famous iaitu konsep Melayu Raya. Yang Melayu Raya ni yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Helmi dan juga Ibrahim Haji Yaakob. Konsep Melayu Raya iaitu gabungkan tanah Melayu dengan Sabah Sarawak dan juga dengan Indonesia. So itu konsep Melayu Raya. Itu yang paling famous lah. Yang paling famous. Baik. So, hari ini kita belajar tentang rasional pembentukan Malaysia. Rasional tu maksudnya apakah kewajaran ataupun apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia. Pertama, kerana keselamatan. Yang kedua, kerana keseimbangan komposisi penduduk. Kemudian yang ketiga apa? Siapa boleh bagi? Cikgu nak jawapan daripada kamu pula. Cikgu je yang bagi. Korang bagilah juga. Kestabilan ekonomi. Okey, baik, iaitu kestabilan ekonomi. Ya. Dan satu lagi apa? Satu lagi iaitu ada sesiapa nak bagi? Melicikkan pentadbiran. Melicikkan pentadbiran, ya ke? Ya ke? Okey, betul melicikkan pentadbiran. Melicikkan pentadbiran betul. Semua diam je. Kenapa korang ni? Korang ni penat okey, Dave, apa Dave? Okey. Okey. Mempercepat kemerdekaan. Ya, betul. Bukan melicikkan pentadbiran. Mempercepat kemerdekaan. Ya, betul. Mempercepat kemerdekaan. Bagus. Terima kasih banyak, Dave. Mempercepat kemerdekaan. Dan kestabilan ekonomi itu betul ke? Kestabilan ekonomi itu betul ke? Cuba tengok. Cuba tengok. Kan? Pembangunan wilayah. Ya, betul. Nampak tak? Pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dan juga untuk mempercepatkan kemerdekaan. So inilah rasionalnya. Kalau mungkin kamu tak dapat idea, cikgu, saya tak fahamlah keselamatan ni kerana apa? Hari tu kita ada bincangkan keselamatan tu kerana apa? Kerana apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia? Pertama, kerana keselamatan. Kenapa keselamatan? Iaitu di Singapura. Singapura dan juga di Sarawak. Kita tahu kedua-dua ini diancam apa? Diancam komunis. Diancam komunis. Sebab itu nak digabungkan supaya dapat mengelak daripada ancaman komunis. So Sarawak dengan Singapura ini telah menghadapi ancaman komunis. So sebab itu ianya dikatakan sebagai digabungkan semua ini untuk keselamatan. Yang kedua, keseimbangan komposisi kaum, iaitu bila digabungkan maka kita akan lihat bahawa bilangan yang dikatakan Bumi Putra. Bumi Putra lebih kita kata bilangan dia lebih besar daripada bukan Bumi Putra. Jadi kenapa so ini yang dikatakan sebagai nak melihat keseimbangan ekosistem. Ekosistem pula komposisi penduduk. Ekosistem tu geografi pandai. So iaitu dengan gabungkan gabungkan semua negeri iaitu Sarawak, Sabah, kemudian Singapura, Singapura dan Brunei, dan juga tanah Melayu lah. Kemudian mempercepat kemerdekaan, iaitu kita tahu bahawa
Sarawak, kemudian juga Sabah dan juga Singapura. Singapura belum merdeka. Okey, belum merdeka. Jadi dengan usaha penggabungan dengan Tanah Melayu akan mempercepatkan kemerdekaan. Mempercepat kemerdekaan. Okey, sebab Sarawak, Sabah, Singapura belum merdeka. So kalau gabung dengan Tanah Melayu akan mempercepatkan kemerdekaan. Dan kemudian pembangunan wilayah. Kenapa? Okey, pembangunan wilayah kerana boleh memajukan. Okey, kita kata memajukan kawasan ataupun wilayah yang mundur. Contohnya pada waktu itu yang mundur adalah seperti di negeri Sabah dan juga di Sarawak. Okey, agak mundurlah. Okey, jadi kalau gabungkan dengan Tanah Melayu menjadi Malaysia, okey, akan dapat memajukan wilayah-wilayah yang mundur. Inilah dia. Okey, 4 faktor kenapa pembentukan Malaysia. Okey. Baik, ada apa-apa yang tak faham tak kat sini? Ada tak apa-apa soalan kamu nak tanya? Mungkin kamu macam garuk kepala macam saya tak faham lah cikgu. Kan. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Nak tanya boleh tanya sekarang. Okey. Tak ada? Ada? Tulis dia dekat Zoom chat tu. Cikgu baca. Cikgu baca ya. Okey. Sebab ya Adam. Adam nak tanya apa Adam? Ada soalan tanya Adam? Baik. So hari itu kita dah lihat tentang reaksi tempatan dan negara jiran. Okey, tentang pembentukan Malaysia. Nyatakan adakah parti-parti berikut menyokong atau menentang penubuhan Malaysia. Baik. Bila kita lihat kat sini, banyaknya parti cikgu. Ya, banyak parti. Tetapi harus diingat, kalau kita tengok sekali imbas, kita boleh pecahkan dia kepada asal daripada mana parti-parti ini. Contohnya, kalau UMNO, kita tahu parti ini datang daripada tanah Melayu. Okey, maknanya daripada tanah Melayu. UMNO ni daripada tanah Melayu. So kalau kesimpulannya kalau tanah Melayu, secara umumnya, orang-orang di tanah Melayu setuju atau tidak dengan pembentukan Malaysia? Ya. Tanah Melayu, dia menyokong. Menyokong. UMNO memang menyokong pembentukan Malaysia. Baik. Bagaimana dengan Berjasa, Panas, Pesaka, SUPP dan juga SNAP? So kalau kita lihat daripada Berjasa ini sampailah ke SNAP ni, ini di mana? Ini di Sarawak. Ini parti-parti yang ada di Sarawak sebenarnya. Jadi di Sarawak hanya satu sahaja parti yang menentang, iaitu parti apa? Parti SUPP. So SUPP sahaja yang menentang penubuhan Malaysia. So yang lain macam mana? Yang lain semua menyokong. Jadi kita boleh tulis yang lain menyokong. So kemudian kita buat lagi menyokong juga Panas. Panas pun menyokong. So cikgu just buat cut and paste kan. Korang tak boleh korang menulis macam mana korang nak cut and paste? Kalau dalam penulisan pun boleh buat cut and paste, hebat. So ini satu sahaja yang menentang, yang lain adalah menyokong. Yang lain adalah menyokong. Baik. So bagaimana dengan UNCO, USNO, kemudian PASUK Momogun, Sabah Chinese Association? Baik. Sebenarnya ini semua adalah daripada daripada Sabah. Daripada Sabah, dan kita tahu kalau parti-parti daripada Sabah semuanya menyokong, tak ada pun yang menentang. Jadi kita boleh letakkan untuk UNCO ini menyokong juga, kemudian juga USNO pun menyokong juga, kemudian PASUK Momogun pun menyokong juga, dan juga Sabah Chinese Association juga menyokong.
Okey, juga menyokong serta barisan bersatu. Barisan bersatu menyokong kan? Barisan bersatu tak rasanya? Oh, tidak. Barisan bersatu tak. Barisan bersatu dia menentang. Okey, barisan bersatu ni menentang. Sebenarnya barisan bersatu ni terdiri daripada parti-parti seperti SUPP dan juga Parti Rakyat Brunei. Dia gabungkan dua-dua ni. So, secara umumnya barisan bersatu ini mereka menentang. Mereka menentang. Baik. Kemudian, kalau kita lihat yang di bawah tu, so PAP, People's Action Party, Parti Buruh Singapura, Parti Rakyat Singapura, Barisan Sosialis, ini semua adalah parti-parti dari Singapura. Ya, dari Singapura sebenarnya. Dan parti daripada Singapura kita tahu, ada juga yang menyokong dan ada juga yang menentang. Baik, yang menentang ialah Barisan Sosialis. Barisan Sosialis ni menentang. Menentang. Manakala PAP menyokong. People's Action Party menyokong pembentukan Malaysia. Begitu juga Parti Buruh. Parti Buruh Singapura juga menyokong. Menyokong juga. Dan satu lagi, kalau kita lihat, tolong semak, Parti Rakyat Singapura ni menyokong ke menentang? Cikgu rasa dia menyokong rasanya. Cuba semak. Betul atau tidak? Oh, menentang. Ya, terima kasih banyak, Dave. Parti Rakyat Singapura menentang. Menentang penubuhan Malaysia. So, di Singapura ada dua parti yang menyokong dan ada dua parti yang menentang. Dan bagaimana pula dengan Parti Rakyat Brunei? Parti Rakyat Brunei sebenarnya berada di negara Brunei, dan secara umumnya kita tahu bahawa Parti Rakyat Brunei, mereka juga menentang. Menentang penubuhan Malaysia. Baik, so itulah kesimpulannya. So kalau kita lihat, kesimpulannya yang menentang adalah SUPP, kemudian juga Barisan Bersatu, kemudian juga Parti Rakyat Singapura, Barisan Sosialis dan juga Parti Rakyat Brunei. So yang lain semua menyokong pembentukan Malaysia. So dapat semua ni? Cikgu nak tanya. Ya. Macam mana actually Singapura masuk Malaysia kalau dua parti ni actually menentang? Sebab apa dia? Dia macam dalam 50-50% situation. Okey, baik, bagus soalan itu. Sebab itu, kedua-dua parti ini, Parti Rakyat Singapura dengan Barisan Sosialis ini, kedua-duanya diorang menentang. Tapi diorang masih lagi consider. Diorang kata apa? Kalau katakan betul-betul nak buat Malaysia juga, boleh. Nak gabungkan Singapura dalam Malaysia, boleh. Tapi kena buat pungutan suara. Kena tanya semua penduduk-penduduk Singapura, nak join Malaysia ke tak? Dan pungutan suara itu dipanggil sebagai referendum. Referendum, iaitu inilah yang akan kita belajar sekejap lagi tentang pungutan suara. Dan dalam sejarah, pungutan suara ini telah menyebabkan Singapura, rakyat Singapura ingin menyertai Malaysia. Baik, so Dave tanya, Barisan Sosialis itu komunis ke? Barisan Sosialis itu tak komunis, tetapi dia dipengaruhi oleh komunis. Influenced by komunis. Macam cikgu lah, kalau orang tanya cikgu influence apa sebenarnya? Oh, cikgu influence daripada masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya influence, dipengaruhi. Tapi pemikiran orang sendiri lagi kan. Macam itulah, lebih kurang lah macam tu. Sosialisme dengan komunisme lain ke sama, cikgu? Sebenarnya sosialis dengan komunis hampir sama.
Dia ada beberapa item yang berbeza, tetapi the rest sama, iaitu sosialis dengan komunis ini, mereka nak membentuk sebuah masyarakat yang sama rata. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Semua rakyat dapat apa yang mereka nak dan sama je level dia. Itulah matlamat sebenar sosialisme dan juga komunisme. Bagus tak idea tu? Pada pendapat kamu bagus tak untuk membentuk masyarakat yang sama rata je? Tak ada yang kaya sangat, tak ada yang miskin sangat. Semua sama. Bagus tak idea tu? Tak adil. Kenapa tak adil? Kenapa tak adil? Kenapa tak adil? Itu berat tu. Korang rasa, bukankah selalu korang perjuangkan bahawa sama rata itu bagus? Bukankah kamu semua memperjuangkan bahawa sama rata itu bagus? Setuju ke tidak? Setuju ke tidak bahawa sama rata itu bagus? Okay. So, ramai yang tak dapat menjawab. Semua fikir macam mana macam mana tu? Dalam kelas cikgu, kita buat perbincangan ini untuk apa? Supaya kamu berfikir. Kelas sejarah bukan semata-mata menerima fakta, tapi berfikir. Cuba berfikir. Sama rata ni bagus ke? Sama rata ni bagus tak? So dia kata ada time bagus, ada time tak bagus. Macam tapi 50-50. Hazim, baik, bagus Hazim. Baik. Sebenarnya, terus terang cikgu cakap sama rata ni sebenarnya dia akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan. Tak adil. Sama rata tak adil. Sebab kalau sama rata, dikatakan perkataan sama rata. Baik, kita tengok Malaysia, kita tengok Singapura. Kita tengok Malaysia, kita tengok Singapura. So kita tengok, ramai yang akan kata, cikgu, tengok Singapura, maju dah cikgu. Malaysia ni macam tak maju je kan. Kita tengok, kan. Kalau dulu Singapura dalam Malaysia lagi kan bagus, sama-sama kita maju. Kamu rasa ya ke? Tak. Tidak. Sebab apa? Sebab ini yang dikatakan adil. Begini. Kalau katakan Malaysia ada duit ada cash, kerajaan Malaysia ada cash 500 bilion. Singapura punya kerajaan pun ada 500 bilion. Jadi tapi diorang kaya. Diorang mewah. Belanja itu, buat ini. Tapi negara kita relax aja. Macam pembangunan pun perlahan aja. Kamu rasa adil tak kat situ? Adil. Sebab apa? Sebab saiz kita berbeza. Negara dia kecil. Negara kita besar. 500 bilion untuk diorang memang mewah. 500 bilion untuk negara kita tak cukup sebenarnya. Sebab negara kita besar. Jadi, equity cikgu adil ke? Tak. Sama juga. Sama juga sebenarnya. Jadi, kita jangan ukur kesamarataan itu sebagai sesuatu yang bagus. Tidak. Tidak. Jadi, adil itu sebenarnya bergantung kepada situasi dan juga keadaan. Macam kita semualah. Kalau betul-betul nak adil, semua orang dalam kelas ini pergi ke sekolah, semua pakai tudung. Boleh? Barulah adil. Yang lelaki pun pakai tudung, yang perempuan pun pakai tudung. Nak bagi sama rata? Kan? Bagi sama rata. Kan? Tapi itu bukan sama. Memanglah sama rata. Memang dapat sama rata. Tapi itu bukan adil. Itu bangang namanya. Itu bangang namanya. Ada ke budak lelaki suruh pakai tudung? Jadi, adillah yang perempuan pakai tudung dan adillah lelaki macam Nafi Iman ni tak pakai tudung. Kalau Nafi Iman pakai tudung, aduh. Sajat pun terkejut. Baik. Kita sambung. Baik. So,
kita dah habis dengan latihan itu. Okey, kita akan sambung dengan buku teks kita pula. Okey, kita nak menyambung berkaitan dengan langkah-langkah penubuhan Malaysia. Langkah pembentukan Malaysia. Okey. So, kita akan gunakan buku teks sekarang ni. So, latihan tadi kita dah habis. Okey, jom kita tengok berkaitan dengan buku teks kita 5.4. Langkah pembentukan Malaysia. So, pembentukan Malaysia, kita dah belajar tentang idea. Kemudian juga rasional, kenapa mesti nak tubuhkan Malaysia. So, kita dah tahu reason dia sekarang ni, what is step by step pembentukan Malaysia. So, langkah pembentukan Malaysia ini, kita tengok usul ni sebenarnya cadangan ya. Kalau siapa yang tak tahu, usul itu ialah cadangan. Usul pembentukan Malaysia telah dibentangkan di Dewan Rakyat di negara kita pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha untuk membentuk Malaysia. Baik, apakah cara-caranya? Kita tengok dulu. Yang pertama sekali iaitu mula-mula pemimpin kita melakukan satu siri lawatan. Siri lawatan. First kali buat lawatan. Buat lawatan sambil belajar. Bukan lawatan sekolah ke zoo negara bukan. So iaitu membuat lawatan. Siapa yang melawat siapa? Siapa yang melawat ke mana? Iaitu pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, mengadakan lawatan ke Sarawak dan juga Brunei. Dan lawatan ini bertujuan untuk apa? Untuk meninjau, untuk survey. Survey dulu. Kemudian bertemu dengan pemimpin-pemimpin tempatan, iaitu pemimpin Sarawak dan juga pemimpin Brunei, bagi untuk apa? To explain, menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kena explain lah. Dah jumpa. Ni sebenarnya, ini gambaran Tunku Abdul Rahman. Ni saya sebenarnya mahu mencadangkan kita semua, sama ada di Sarawak ataupun di Brunei, kita sama-sama kita sama-sama untuk bergabung, bersatu menjadi satu Malaysia. Jadi bagaimana? Adakah kamu semua setuju? Kalau tak setuju, kita boleh perbincangkan lagi ya. Contoh-contoh. Ini contoh Tunku Abdul Rahman cakap macam tu lah. Contohlah. Jadi, cikgu baru perasan lah, kita ada Lana. Hai Lana, daripada Sri Putri. Apa khabar? Tiba kat situ ya. Baik. Kemudian, kita lihat selepas aja lawatan itu, so Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan. Mengatur lawatan. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pun mengaturkan lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya, pemimpin Sarawak dan Sabah, mereka pula datang ke Tanah Melayu. Diorang pula, orang Sabah Sarawak, datang ke Tanah Melayu. Pemimpin-pemimpin dia lah. So, pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, kemudian juga Temenggung Jugah Anak Barying, dan juga Donald Stephens, serta juga Datuk Mustafa Datuk Harun. Keempat-empat orang ini mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya dia datang ke Tanah Melayu, dia naik flight. Sampai ke sini, dia orang tengok dibawa ke Selangor, dibawa ke Kuala Lumpur. So mereka melihat, Persekutuan Tanah Melayu sejak merdeka 1957 hari itu, sudah membangun. Sudah ada bangunan-bangunan tinggi. Sudah ada jalan raya yang bertar. Nampak tak? Sudah ada pejabat kerajaan. Sudah maju. Kan? Jadi, mereka pun puas hati dengan kemajuan itu. Baik. Kemudian, pada akhir tahun 1962,
Sekali lagi, okey, Tunku Abdul Rahman. Okey, sekali lagi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan ke Sabah. Sekali lagi untuk bertemu dan berbincang lagi lah ke Sarawak dan Sabah. Dan yang terakhir, lawatan rombongan daripada dua orang tokoh ini iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ghaffar Baba ke Sarawak dan juga ke Sabah. Dan lawatan ini menunjukkan, okey, so bila dia pergi melautkan, okey, terdapat kesepakatan. Maknanya ada kerjasama dan juga sama-sama setuju, okey, dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan juga penduduk Sabah. Harus diingat Dr. Burhanuddin Helmi bukanlah datang daripada parti UMNO, tapi Dr. Burhanuddin Al-Helmi pada waktu ini mewakili parti PAS. Okey. Jadi mereka pergi ke sana untuk tengok. Okey. Dan sebenarnya mereka bersetuju bahawa lebih baik Sarawak dan Sabah ni join Malaysia lah. So sama-sama dapat manfaatnya. Jadi kesimpulannya ada empat siri lawatan. Mula-mula Tunku Abdul Rahman, okey, yang ini Tunku Abdul Rahman pergi ke Sarawak dan Brunei. Yang kedua iaitu pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah datang ke Tanah Melayu. Kemudian yang ketiga Tunku Abdul Rahman, okey, pergi melawat Sarawak dan Sabah. Dan yang keempat iaitu pemimpin-pemimpin daripada parti lain juga telah pergi ke Sarawak dan Sabah untuk menerangkan rancangan Malaysia ini. Bermakna, okey, semua penduduk Tanah Melayu sepakat nak bagi masuk orang Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi inilah 4 usaha siri lawatan. 4 siri lawatan dulu. Melawat dulu. Kan nak bagi orang masuk kena kenal lah dulu kan. Macam mungkin kamu ada abang atau kakak yang dah kahwin. Kalau kamu ada abang atau kakak dah kahwin kan, kamu ingat lagi tak bila abang atau kakak kamu bawa balik pasangan dia, bawa boyfriend dia ataupun bawa girlfriend dia. Mak, inilah dia. Inilah dia. Ni calonnya. Jadi mak kamu pun tengok atas bawah. Okey, bagus budak ni. Ni ke nama budak ni? Okey, baik. Kerja kat mana? Makan tinggal kat mana? So sesi berkenalan semua kan. Sebelum diterima menjadi ahli keluarga. So itu adalah dipanggil satu proses. So ibaratkan macam pembentukan Malaysia ni, siri lawatan tu adalah siri pengenalan lah. Memperkenalkan diri masing-masing. Dah jadi interview ya? Ya, dah jadi interview. Ya, betul. Cikgu biasa dulu. Bila jumpa kan, biasanya dulu-dulu mak-mak memang suka kan cikgu. Mak-mak, baik budak ni. Kan? Dulu masuk-masuk terus tanya, makcik, arah kiblat kat mana ya? Oh, arah kiblat sana ya? Okey, terima kasih. Cik. Dulu ini tips untuk kawan-kawan, untuk pelajar-pelajar lelaki. Masuk-masuk kan terus tanya arah kiblat mana? Itu penting. Arah kiblat mana? Guarantee acceptance. Yes, betul. Ya. Cuma take note, jangan kau pula tiba-tiba itu nak solat apa? Saya nak solat duha. Padahal dah pukul 4 petang. Jangan buat pasal. Betulkan sikit Baik. Seterusnya. Okey. Kita sambung. Okey. Kita lihat selepas siri lawatan yang kedua iaitu Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ataupun JSKM. Ditubuhkan satu jawatan kuasa iaitu Malaysia Solidarity Consultative Committee ataupun MSCC atau dikenali sebagai JSKM lah, kamu ambil yang ini ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM ini diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, kemudian di Kuching, kemudian di Kuala Lumpur dan juga di Singapura. 4 kali meeting. So jawatan kuasa ini buat 4 kali meeting, 4 kali mesyuarat. Dan kenapa dia nak mesyuarat? Dia nak menerangkan tentang tujuan penubuhan. Baik, kenapa ditubuhkan jawatan kuasa ini?
untuk first of all, ini penting, untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Means that diorang masih ragu-ragu lagi. Ya ke, boleh ke? Boleh ke masuk Malaysia ni? Kan. Jadi ditubuhkan jawatan kuasa ini supaya explain. Jangan risau. Okey, jangan risau. Tak ada apa-apa bahaya. Masuk je jadi Malaysia. So Sabah Sarawak akan dijaga dengan baik. So ini nak meyakinkan ya. Kemudian yang kedua, jawatan kuasa ini sebenarnya sebagai satu ruang perbincangan. Ruang perbincangan bagi Sarawak dan Sabah untuk mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Harus diingat bahawa bahawa Sabah Sarawak sangat berbeza daripada tanah Melayu. Jadi perbezaan itu perlu dijelaskan. Orang Sarawak dengan Sabah kata apa? Contoh dia kata aku tahu. Kalau kat sana tanah Melayu diisytiharkan bahawa agama rasmi adalah agama Islam. Kami ni di Sabah Sarawak ni, kami ni tak ramai yang Islam. Kami ni kebanyakannya lah Kadazan, Iban, Bidayuh, Melanau. Jadi bagaimana kami di sini? Kami takkan nak guna agama rasmi sebagai agama Islam. Agama Islam sebagai agama rasmi. Terbalik-balik dah. Jadi di situ disediakan satu jawatan kuasa untuk sebagai ruang perbincangan. Ruang perbincangan iaitu apa? JSKM. Jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia. Ingat tu, JSKM. Baik. So menjadikan ruang perbincangan. Kemudian JSKM juga mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. So kalau orang Sabah Sarawak ada lagi cadangan-cadangan lain, kumpulkan pandangan itu. So nak meyakinkan penduduk Sarawak Sabah sebagai ruang perbincangan untuk dapatkan kata sepakat, untuk kumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Kemudian untuk sebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, supaya apa-apa juga maklumat seperti matlamat Malaysia, kemudian juga apa kebaikannya kalau join Malaysia, nak sebarkan maklumat ini. Melalui apa? JSKM. Meyakinkan penduduk, ruang perbincangan, kumpulkan pandangan, sebarkan maklumat, dan satu lagi, memupuk aktiviti penghebahan. Maknanya penghebahan itu maksudnya adalah aktiviti war-warkan, aktiviti sebarkan maklumat. So digalakkan memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. So aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. So, aktiviti penghebahan. Bila dalam ni kan, dia bagi tahu, kami di Tanah Melayu sebenarnya kami dah mula nak buat jambatan dah. Daripada Kelang sampai ke Kelang Selatan. Kami dah nak mula buat jambatan besi. Kami kumpulkan kekayaan kami. Kami dah mula kumpulkan hasil kekayaan daripada biji timah dan getah. Dan itu semua kami punya. Kalau macam Sabah Sarawak, kamu masih lagi dapat semua itu untuk British. Jadi kalau kamu semua join Malaysia, kamu semua akan merdeka, kamu semua juga akan memperoleh keuntungan seperti yang kami miliki di Tanah Melayu. So itu dihebahkan tentang apa-apa juga projek-projek pembangunan di Tanah Melayu. Jadi inilah tujuan dia utama untuk yakinkan penduduk supaya jangan takut join di Tanah Melayu untuk jadi Malaysia. Jadi jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil-wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah, dan Donald Stephens, iaitu salah seorang pemimpin daripada Sabah ini, dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dan dalam mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan, akhirnya dalam mesyuarat kedua, keputusan menyokong rancangan Malaysia. Nampak tak? Sebab jawatan kuasa ini memainkan peranan dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan.
dan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Ingat okey, Sarawak, Sabah, Singapura ni besar. Jadi, kalau pemimpin-pemimpin saja yang tahu yang nak joinkan Sarawak, Sabah dengan Malaysia, kemudian yang orang-orang bawahan, pembesar-pembesar bawahan, penduduk-penduduk tempatan di Sarawak dan Sabah tak tahu, dia orang pun tak setuju. Jadi pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak ini yang join Jawatankuasa ini, tugas mereka bagi tahu rakyat. Bagi tahu rakyat Sarawak, bagi tahu rakyat Sabah. Okey, kita nak masuk Malaysia ni, nak join Malaysia ni. Banyak kebaikan dia. Kemudian kalau orang Sarawak Sabah kata, bukan bahaya ke? Nanti penjajahan pula macam Tanah Melayu jajah Sabah Sarawak. Tak. So pemimpin sendiri, pemimpin mereka sendiri yang akan yakinkan. Donald Stevens ni akan yakinkan, tak, jangan risau. Saya sudah pergi ke sana. Saya sudah melawat sana, mereka memang maju. Jadi kemajuan mereka di sana boleh dibawa ke Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita semua boleh maju. Contoh So technically pembesar dia macam promote lah. Yes. So para pembesar pun, ya ke, bagus. Kemudian pembesar pun bagi tahu rakyat. So bila rakyat tanya apa-apa, pembesar pula yakinkan. Saya jangan risau. Donald Stevens kata di Malaysia tu, di Tanah Melayu memang sudah maju. Jadi kemajuan di sana boleh jadi kemajuan di Sabah dan Sarawak juga. Okey, nampak tak? So this is the process of jawatan kuasa ini. Kan? Jawatan kuasa ini. So sebab itu pentingnya jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Nampak gambar ni? Ini sebahagian daripada ahli JSKM. Okey, jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Dan inilah ahli JSKM bermesyuarat di Kuala Lumpur pada 6 hingga 7 Januari 1962. Tapi kamu tahu tak? Suatu ketika dahulu, untuk teruskan cikgu cakap, sebenarnya JSKM ini sebenarnya semasa buku teks sejarah KBSM. Kita tak ada JSKM sebenarnya tau. Dia tak ada JSKM. Sebenarnya jawatan kuasa itu dipanggil apa? Iaitu jawatan kuasa itu dipanggil JPPM. Iaitu yang ini. Ini nasib baik ada. Kata apa? JSKM turut dikenali sebagai JPPM, iaitu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. JPPM. Dalam KBSM dulu dia guna pakai JPPM. Dalam KSSM ini dia guna pakai JPPM pula. Jadi JSKM. Jadi benda je sama je. Jawatan kuasa, nama je yang berbeza. Tapi sebenarnya merujuk kepada jawatan kuasa yang sama. So inilah dia. So kita lihat langkah-langkah pembentukan Malaysia. Yang pertama iaitu siri lawatan. Yang kedua iaitu jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Dan yang ketiga, inilah dia. Inilah dia referendum Singapura. Tadi ada si Venus ada tanya, cikgu, Barisan Sosialis dengan juga Parti Rakyat Singapura, mereka tak setuju tentang pembentukan Malaysia memang. Namun begitu, kedua-dua parti kata apa? Kalau betul nak join Singapura, nak join Tanah Melayu, kena buat satu referendum. So, referendum telah dibuat, iaitu rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Tapi satu referendum perlu diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 untuk menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Jadi sebab Singapura kecil, jadi dia orang boleh tanya seorang-seorang tau. Dia boleh tubuhkan satu jawatan kuasa. Kau pergi tanya bahagian sana, kau pergi tanya bahagian sana, kau pergi tanya bahagian sana. Kau tanya semua orang-orang dalam Singapura ni, dia orang fikir nak tak Singapura ini join Tanah Melayu jadi Malaysia.
Jadi bila dah dibuat, itu dipanggil pungutan suara, pungutan suara. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Melayu. So, keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Maknanya di sini majoriti rakyat Singapura bersetuju. Even though kita tahu bahawa Barisan Sosialis tadi dan juga parti rakyat Singapura itu kedua-duanya menentang, tapi apabila majoriti rakyat menyokong Singapura untuk sertai Malaysia, maka mereka pun mau tak mau kena akurlah. Kena setujulah dengan pilihan rakyat Singapura untuk Singapura join Malaysia. So, itu yang dikatakan sebagai referendum. Referendum Singapura. Jadi, daripada situ, okey, kalau kita lihat JSKM clear. Lawatan dah clear. JSKM untuk memberi penjelasan kepada Sarawak Sabah. Dah. Kemudian mereka semua setuju nak join Malaysia. Kemudian tanya Singapura, rakyat Singapura kata semua okey, kami pun nak join lah Malaysia. Nak join Malaysia okey. So 3 negeri dah setuju. Singapura, Sabah, Sarawak dah setuju dah. Okey. Dah setuju, dah faham semua. Jadi rundingan London pun berlaku. So kalau kita lihat di sini, pada bulan ini yang keempat, rundingan London, di mana kalau kita lihat pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Sebab dua-dua kerajaan ini yang boleh berbincang. Singapura, Sabah, Sarawak tak boleh bincang dalam ni. Sebab apa? Tiga-tiga negeri itu masih di bawah British. Nampak tak? Masih di bawah British. Jadi, kedua-dua kerajaan dah bincang mesyuarat. Kedua-dua kerajaan setuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Means that British kata apa? Tanah Melayu kata, let's see lah macam ni kata apa tau. British, kami pemimpin-pemimpin Tanah Melayu telah pun buat lawatan, dan juga telah memberi penerangan tentang kebaikan menyertai Malaysia dan sebagainya. Dan mereka semua setuju. Kerajaan British pula cakap apa? Setuju setuju. Tapi kami tak tahu pun dia orang setuju ke tidak. Yang kami tahu, Sabah Sarawak tu setuju sebab kamu cakap dia setuju. Kami tak dengar daripada kami sendiri. Tak apa. Kita akan tubuhkan satu suruhanjaya, supaya suruhanjaya itu sendiri daripada pihak kami, dia sendiri pergi tanya penduduk Sabah Sarawak. Betul ke dia orang tu nak join Malaysia? Nampak tak? Punyalah bijak British tak akan menerima kenyataan daripada pemimpin kita bulat-bulat. Dia akan tubuhkan suatu suruhanjaya untuk siasat benda tu. Untuk siasat betul ke Sabah Sarawak ni setuju nak join Malaysia. See? Kerja yang teratur. Dan bijaksana. Jadi sebab itu ditubuhkan satu suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Baik, daripada yang ini maka jadilah yang kelima, iaitu apa? Suruhanjaya Kobol. So daripada Suruhanjaya ni kan, Suruhanjaya itu ialah Suruhanjaya Kobol. So Suruhanjaya Kobol kat sini Dan Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada Januari 1962. Suruhanjaya Kobol ini mengandungi wakil-wakil. Nampak tak? Wakil-wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Iaitu antaranya Lord Kobol dilantik sebagai pengerusi. Sebab itu, nama Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Kobol. Nama dia. Sebenarnya nama pengerusi dia. Alah, macam Suruhanjaya Red tu lah.
Suruhanjaya Raid. Kamu ingat lagi kan Suruhanjaya Raid? Kenapa dipanggil Suruhanjaya Raid? Kerana pengerusi dia adalah Lord Raid. Kan? So ini Suruhanjaya Kobold. Lord Kobold. So ahli-ahlinya terdiri pada seperti Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, kemudian juga Muhammad Ghazali Syafi'i. Ini daripada Tanah Melayu lah. Ghazali Syafi'i dan juga Wong Pony. Wong Pony. So ini adalah wakil-wakil daripada Tanah Melayu dan Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan, iaitu 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. So, menjelang Jun 1962, Suruhanjaya Kobold telah menyerahkan, dah balik. Okey, Suruhanjaya Kobold dah buat jalan kerja dia kan. Dah tanya-tanya kat 35 tempat dia tanya. Dia ambil laporan semua dan Suruhanjaya Kobold pun serahkan laporan kepada kerajaan British dan juga kerajaan persekutuan tentang mereka punya review, tentang mereka punya tinjauan terhadap negeri-negeri Sabah dan Sarawak itu. So, dia kata apa? Okey, dalam laporan itu dia tulis bahawa sebenarnya, okey, menyatakan bahawa 2/3 penduduk sokong. Okey, 2/3 penduduk memang penduduk Sabah Sarawak 2/3 menyokong pembentukan Malaysia. Malah mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 itu dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu. Maksudnya, kalau nak tubuh negara baru nanti, negara Malaysia, Malaysia yang baru tahun 1963 tu, so nak guna perlembagaan yang mana? Ambil Perlembagaan Tanah Melayu sebelum itu. Kan Tanah Melayu ada perlembagaan kan sebab dah merdeka kan. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 tu yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Raid tu dulu kan. Perlembagaan itu dibawa ke tahun 1963 dan dijadikan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 dengan memasukkan perkara-perkara berkaitan Sabah dan Sarawak. Itulah dia Perlembagaan Persekutuan yang baru. Dan mencadangkan Suruhanjaya ini juga mencadangkan, ini cadangan yang pertama, 2/3 penduduk menyokong laporan dia dan syorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu jadi asas Perlembagaan Persekutuan yang baru, dan juga yang ketiga cadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Baik, cadangkan kuasa autonomi atau jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda, maksudnya apa? Maksudnya adalah, kamu kena ingat, macam cikgu cakap tadi, Sabah Sarawak, dia bukan ada orang Melayu, Cina, India sahaja. Di Tanah Melayu memanglah ada Melayu, Cina, India, Sikh dan lain-lain kan. Tapi kalau Sabah Sarawak, Sarawak sendiri ada 35 etnik. 35 suku kaum. Punyalah banyak macam-macam suku kaum yang ada di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi, mereka pula tidak terikat dengan agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Hindu ke, tak ada. Jadi, Sarawak dan Sabah ini perlu diberi satu kuasa khas, kuasa autonomi yang mana mereka sahaja boleh lakukan, atau kita kata mereka sahaja yang boleh laksanakan ataupun mereka sahaja yang boleh batalkan. Kuasa autonomi itu sebenarnya adalah kuasa khas. Khas maknanya kuasa mutlak yang khas untuk Sarawak dan Sabah. Dan kuasa itu tak ada di Tanah Melayu. Contohnya apa? Contohnya, kamu perasan tak Sarawak dengan Sabah ada mahkamah anak negeri. Ingat tak masa kita belajar bab 2, iaitu Perlembagaan Persekutuan, kita ada belajar tentang Mahkamah Anak Negeri, betul? So, Mahkamah Anak Negeri itu hanya ada di Sabah dan Sarawak. Tak ada di Tanah Melayu.
Dan kuasa-kuasa mahkamah itu, okey, itu adalah untuk orang-orang Sabah dan Sarawak sahaja. Dan kalau ada perubahan-perubahan itu dibuat oleh kerajaan negeri tersebut. Bukan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan tak boleh buat apa-apa. Itu hak negeri itu masing-masing. So, itu dipanggil kuasa autonomi. Itu dipanggil kuasa autonomi, iaitu kuasa mutlak khas. Yang terasing, yang berbeza daripada tanah Melayu. Nampak tak? Dia kalau macam ni lah. Kalau korang nak bayangkan lah dia sebenarnya lebih kurang macam ni Kalau kamu tengok dalam sekolah. Dalam sekolah kamu ada set of pengawas, betul tak? Kamu ada ramai pengawas. Tapi ada satu orang pengawas yang dia ada kuasa khas pada dia. Iaitu siapa? Ketua pengawas. Betul tak? Ketua pengawas, betul tak? Dia ada kuasa yang berbeza daripada pengawas-pengawas lain. Jadi itu kuasa autonomi. Kuasa autonomi juga yang berbeza. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kuasa autonomi. Iaitu kuasa mutlak yang berasingan daripada yang lain-lain. Baik, so inilah dia. Okay, gambaran inilah dia anggota-anggota dia. Okay, inilah dia gambar anggota-anggota dia, iaitu yang tengah ni adalah Lord Cobbold. Kemudian yang ini Ghazali Shafi'i, Wong Pony, kemudian juga Sir David Waterston dan juga Sir Anthony Abel. So inilah dia ahli Suruhanjaya Cobbold. Okay. Baik. So kita telah belajar tentang 5 langkah. Okay. Ingat 5 langkah pembentukan Malaysia. Iaitu yang pertama siri lawatan, yang kedua iaitu jawatan kuasa Setiakawan Malaysia, yang ketiga referendum Singapura, yang keempat rundingan London, dan yang kelima Suruhanjaya Cobbold. Baik. Ada soalan nak tanya?